Hazreti Nuh Aleyhisselam tufandan önce, Cizre'ye gelmeden önce bir dua etmişti. The Jewish people are direct descendants from Abraham. Nadi kehidupan di kota metropolitan Istanbul bergerak pantas. Penerokaan musim baru kami bermula di sini. Jika pada musim lalu kami menampilkan sejarah hidup Nabi Musa AS di Mesir, kisah Nabi Musa AS berdepan Fir'aun Durjana dalam siri jejak Rasul Ulul Azmi musim lalu membawa kami meneroka bumi Mesir. Kami bertemu dengan bapa angkat serta musuh utama Nabi Musa AS yang kini terbujur kaku, dikenali sebagai Fir'aun Ramses II. Tahun ini pula, dua lagi Rasul Ulul Azmi akan kami tampilkan kisah dan perjalanan hidup mereka, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila bangsa manusia, umat manusia mula sesat, maka Nabi Nuh diutuskan sebagai Rasul yang pertama oleh Allah SWT. أما إبراهيم عليه السلام فإنه ربما أشكل على البعض بأن نبوته كانت مبكرة لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وقولهم عندما هدم الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Selama 30 hari, kami berkelana ke Turki, Jordan dan Palestin untuk menitip kisah Rasul pilihan. Jadi bersama kami dalam jejak Rasul Ulul Azmi, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kota metropolitan Istanbul, kami meneroka 4 buah bandar di timur Turki. Terletak dalam lembah Mesopotamia, lokasi tamadun awal manusia. Kami merakam tinggalan Nabi Nuh serta Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah muzium persendirian dikatakan menyimpan tinggalan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bu yüzden Cudi, Gabar ve Herekul dağlarının başında kalan deniz hayvanları çamurun içinde fosilleşmiş. Waktu tu di sini ada 3 gunung, Nedir, Hangida, Judi, Gabar, Cudi, Herekul ve Toros. Dan Toros ada 4 gunung yang dekat kawasan ni jumpa. Masih ada lagi kesan-kesan fosil yang dijumpa di atas ni. Bu bir deniz salyangozu. Ahli sejarah tempatan mendakwa cengkerang itu dari era Nabi Nuh alaihissalam ketika kejadian banjir besar. Jordan dan Palestin juga mengabadikan tinggalan sejarah Nabi Nuh serta Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diwahyukan berhijrah dari lembah Mesopotamia ke Baitul Maqdis. Kami turut berkunjung ke Laut Mati di sebelah Palestin, lokasi golongan homoseksual dan lesbian diazab Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh dari Laut Mati terdapat makam Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berhijrah ke Palestin bersama bapa saudaranya Rasul Ulul Azmi Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan kami. Kemudian, apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi, hanya Nabi Nuh alaihissalam
dan pengikutnya terselamat. Nabi Nuh AS digelar sebagai abdan syakura. Dapat kita lihat dalam surah Isra, Allah SWT menjelaskan bahawa innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh adalah seorang yang hamba yang sangat banyak bersyukur kepada Allah SWT. Nabi Nuh, seorang daripada Rasul Ulul Azmi, baginda juga digelar hamba yang banyak bersyukur. Mengapakah baginda digelar sedemikian? Nabi Nuh ni sentiasa memuji Allah dalam segala pelakuannya. Makannya, minumnya, tidurnya, bekerjanya, amalannya, sangat banyak bersyukur kepada Allah SWT. Maka Allah menyifatkan baginda sebagai fala ni'mal mujibun, orang yang paling banyak mentaati perintah Allah SWT. Malangnya, baginda hidup di kalangan umat menyembah berhala. Umat yang telah melupakan ajaran tauhid di zaman Nabi Adam serta Nabi Idris alaihissalam. Tiba pada Nabi Nuh AS, di situlah berlakunya kaum telah pun diselewengkan oleh syaitan yang mempengaruhi mereka untuk menjadikan sembahan-sembahan berhala, mengambil patung orang saleh untuk dijadikan sebagai Tuhan. Didewakan dengan alasan untuk mengingatkan mereka kepada datuk nenek moyang orang-orang saleh. Sebuah bandar di timur Turki mengabadikan tinggalan Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan, ia lokasi Nabi Nuh menghembuskan nafas terakhir serta disemadikan. Sebuah masjid dibina berhampiran makam baginda. Namun, penduduk tempatan tidak senang dengan perkataan makam bagi merujuk kubur Nabi Nuh alaihissalam. Ketika saya bertanya kepada penduduk tempatan, apakah ini benar makam Nabi Nuh alaihissalam? Ternyata mereka tidak suka dengan perkataan makam kerana mungkin merujuk pada tempat peringatan semata-mata. Tetapi mereka seyakinnya percaya inilah kubur baginda alaihissalam disemadikan. Ketika kami berada di Jordan, sebuah bandar dikenali sebagai Al-Qara turut mengabadikan makam Nabi Nuh alaihissalam. Adakah makam itu juga kubur baginda? If you look inside, you can see the maqam from here. Malah, ketika kami membuat rakaman di Palestin, kami dibawa ke sebuah lagi makam Nabi Nuh alaihissalam. Tiada sebarang kajian ilmiah, pendapat ulama ataupun sumber ekologi yang mengesahkan bahawa inilah tempat ataupun makam Nabi Nuh alaihissalam yang merujuk pada kubur tempat baginda disemadikan. Hanya mereka yakin dan percaya bahawa inilah tempat yang mungkin menjadi persinggahan Nabi Nuh pada suatu ketika dahulu. Tiada kepastian lokasi sebenar kubur Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga dengan lokasi kapal baginda berlabuh. Maka kapal itu pun berlabuh di atas sebuah bukit namanya Judi. Setengah mereka mengatakan bahawa tempat ini berada di Tur Saina. Setengah mereka mengatakan dia berada di tempat namanya Mausil. Setengah mereka mengatakan di tempat yang lain. Al-Quran dengan jelas menyebut Bukit Judi, tetapi tidak dinyatakan di manakah bukit itu. Kami menemui beberapa lokasi bahtera baginda. Antara lokasi itu di Jordan. Kami dibawa ke sebuah bukit di Da'wa, tempat bahtera Nabi Nuh alaihissalam berlabuh. Till now, in this period, everybody when he tells something to show him the address, he say near Sayyidina Nuh Ark. So people they think it's the ark, but now I cannot confirm that, for you, because at the end I can say Allahu A'lam. Lokasi sebenarnya kekal misteri. Firman Allah, hai api, jadilah engkau sejuk, serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim AS telah pun digelar dengan beberapa gelaran. Yang pertama dipanggil sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, dan beliau baginda juga dipanggil dengan nama Abul Anbiya.
Menelusuri sejarah, Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa kami ke sebuah masjid di Hebron, Palestin. Kawasan perkuburan Nabi Ibrahim dan ahli keluarga baginda didirikan masjid dan dinamakan Masjid Ibrahim Al-Khalil. Merujuk kepada Khalilur Rahman ini, Allah menyatakan sini dalam firman-Nya, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Jadi Khalil ini dimaksudkan adalah kasih, kerana gelaran ini datang dari beberapa karakter, kualiti yang ada pada baginda. Hampir 1000 kilometer dari makam Nabi Ibrahim di Palestin, kami menuju ke sebuah masjid di timur Turki. Dikatakan lokasi kelahiran kekasih Allah itu. Masjid Melville Halil, antara tapak suci bagi penduduk di Salin Urfa. Sebuah gua dalam masjid itu menjadi tumpuan ramai. Bura Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğuna inanılan mağara. Di sini tempat yang dikatakan Nabi Ibrahim lahir. Benarkah ibu Nabi Ibrahim melahirkan putranya dalam gua itu? Kita tidak dapat lihat dari kitab-kitab sejarah Islam yang mengatakan demikian. Yang pastinya beliau, Nabi yang mulia ini lahir di tempat sama ada di Iraq ataupun di Turki, yang pasti di kawasan sekitar itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama sejarawan Islam. Kenyataan Dr. Zahazan itu turut diakui oleh seorang ahli tafsir dan hadis dari Jordan. الصحيح أنه لم يثبت أن إبراهيم عليه السلام ولد في كهف، فإبراهيم كما نعلم أنه كان ابن لرجل كان معروف في قومه ويصنع الأصنام كما ذكروا، فلذلك لا يحتاج الأمر إلى أن يولد في كهف كما ذكرت بعض الروايات. Selain gua kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, peristiwa baginda dibakar dalam api besar dikatakan turut berlaku dalam bandar Salin Urfa. Namrud, sang raja yang kufur, begitu marah pada Nabi Ibrahim, lalu mengarahkan seluruh rakyatnya menyalakan unggun api. Dalam penjelasan dari para ulama menyatakan bahawa tinggi api ini begitu besar, tak boleh nak dibayangkan kerana ia telah dinyalakan dalam masa berminggu-minggu. Sehingga ada seorang perempuan yang sudah pun uzur dan lumpuh pun sanggup mengupah anak saudaranya dengan tujuan untuk membawa kayu itu bagi pihaknya. Kerana semua orang merasa bertanggungjawab untuk menghapuskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Membakar Nabi Ibrahim dianggap kerja mulia untuk membela Tuhan-Tuhan mereka. Hari ini, tapak pembakaran itu berubah rupa. Pelbagai kisah ajaib disulam menjadi cerita. Tasik serta ikan di dalamnya dikaitkan dengan kisah baginda. Because for them, the fire turned itself to water and the wood into fish. For that reason, for them it is holy. Apakah benar ikan-ikan itu berasal dari kayu api yang membakar Nabi Ibrahim? Perjalanan panjang 5 kerujak Rasul bermula di KLIA. Dah. Ini last day 24. Selepas urusan kastam di Raja Malaysia, penerbangan melalui 2 perhentian di Thailand dan Jordan mengambil masa 24 jam untuk tiba di Istanbul, Turki.
Okey, selepas hampir seharian ya, KL, Bangkok, kemudiannya ke Amman, lepas tu ke Istanbul, termasuk transit lebih kurang 24 jam, sampai juga ke labuan terbang Istanbul yang baru. Ketibaan kami disambut Izam Istar, warga Malaysia yang pernah menetap di Turki selama 16 tahun. Izham, pengiring dan penterjemah kami sepanjang di Turki. 45 dakika içinde misiniz yoksa? Malume göndermek çünkü oranmalı. Allahu Akbar. Medan rakaman kami sebenarnya di kawasan majoriti penduduk Kurdis, berhampiran sempadan Syria dan Iraq. Penggunaan drone amat sensitif walaupun kami diberi kebenaran menerbangkannya. Jarak rakaman sangat terhad. Ni si Zray again. Bukan sini bang. Ni si Zray again. Okey. Jangan pergi kat bodok, jangan pergi dekat apa? Tak. Seberang bangunan-bangunan ni je tak boleh. Kawasan berbukit itu adalah sempadan Syria. Drone akan diturunkan setelah kami terima isyarat penduduk tempatan. Ada aspal. So bercakap kepada ni, siapakah insan-insan soleh ini yang membantu masyarakat untuk mencintai Allah dan tidak menjadi kafir? Tadi rasa, sorry. Kesilapan menghantui setiap kru. Tiada ruang untuk memanjangkan rakaman menggunakan drone. Dari menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan drone terlalu lama di udara menarik perhatian puak pelampau di sempadan dan mengancam keselamatan kru. Cabaran kami berterusan hingga ke bumi Palestin. Sampai di sempadan Jordan untuk pemeriksaan custom dan immigration. Nanti kami kena tinggalkan kereta Jordan ni dan akan naik bas ataupun kenderaan lain untuk melintasi kawasan di sempadan Israel dan Palestin. Apakah rintangan yang bakal dihadapi bermain di fikiran kami? Hassan warga Palestin antara pengiring kami di Baitul Maqdis. Dia berdepan askar Israel semasa di Hebron ketika kami merakam tinggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami dihalang masuk ke kawasan Masjid Ibrahim oleh askar Israel. Halangan ini telah kami jangkakan. Kru bertenang dan sabar menanti. Namun jejak Rasul berdepan kegagalan jika kami dihambat keluar. Tinggalan Nabi Ibrahim sangat diperlukan bagi musim ini. Penantian berakhir. Kami diberi laluan membuat rakaman. Ketika kami mula sampai, nampaknya ramai tentera Israel yang berkawal ya. Malah ada yang mengetuk pintu penduduk dan kami pun rasa takut. Dan bila masuk ke kawasan depan pun nampaknya masih lagi ditahan, tak dibolehkan masuk kerana membawa peralatan. Tetapi memujulah dengan bantuan Hassan dipermudahkan. Tak sampai dalam masa 5 minit mereka memberikan kebenaran untuk kami membawa semua peralatan untuk masuk ke masjid ini. Alhamdulillah. Ikuti jejak Rasul Ulul Azmi Ramadan ini.